Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kelas pagi ni, kita nak tengok soalan yang cikgu dah kirim pada awak sebelum ni. Soalan nombor 1 dan soalan nombor 2 adalah soalan membentuk struktur. Saya nak awak cari jawapan, nanti kita akan bincangkan minggu depan. Sekarang ni saya nak awak tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni adalah soalan berbentuk esei. Soalan 3A, rajah 3.1 menunjukkan kerata rentas enter. Enter ialah bahagian bunga yang akan menghasilkan debunga. Terangkan proses yang berlaku di dalam pundi debunga. Proses yang berlaku dalam pundi debunga adalah proses pembentukan debunga. Yang ini pun cikgu dah terangkan pada kelas sebelum ni. Jadi untuk soalan 3A ni saya nak awak jawab dalam buku latihan dan jawapannya mestilah dalam bentuk begini. Saya dah buat untuk awak cuba perlu salin dan lukis semula dalam buku latihan. Okey, lukis gambar rajah dan setiap gambar rajah ni ada penerangan dia. So awak tuliskan bentuk macam ni. Buat bentuk macam ni supaya kita senang faham dia punya aliran proses itu berlaku, ya. Cikgu tak mau terang sebab cikgu dah terangkan dalam kelas sebelum ni. Okey, itu untuk soalan nombor 3A. Untuk soalan 3B, ovule ialah struktur bunga yang terbentuk di dalam kapel dan terdiri daripada nucleus, integumen, micropyle dan funicle. 3B, nyatakan fungsi nucleus, integumen, micropyle dan funicle. Jadi cuba cari jawapan ni. Cuba cari dulu. Nanti kita akan bincangkan. Soalan B2. Terangkan pembentukan pundi embrio di dalam ovule. Yang ni bukan 4 markah lah. Andaikan. So markah ni awak tak payah tengok lah. Terangkan pembentukan pundi embrio di dalam ovule. Yang ni pun kita dah bincangkan sebelum ni dalam kelas. Jadi jawapannya saya nak awak buat macam ni. Okey. Sebelum kita nak terangkan pembentukan pundi embrio, kita kena terangkan pembentukan ovule dulu. Sebab pundi embrio tu ada dalam ovule. So, lukis gambar rajah ni sebagai jawapan. Ini adalah step pertama. Apa ni? Berkembang dari ovule kan? Ovule ni. Ovule berkembang dari, tengok muka surat 119 baris yang kedua. So, awak sambung. Okay. Ovule berkembang dari muka surat 119 baris kedua. Okay, step yang seterusnya. Daripada kosong ni dia akan bentuk satu bonjolan kat sini. Struktur apakah ini? Ini struktur apa? Ini adalah nucleus. Punca berlaku. Macam mana boleh terbentuknya nucleus? Jawapannya ada di muka surat 119, perenggan pertama, baris ketiga daripada bawah. So, jawapan tu kena tulis kat mana? Jawapan tu kena tulis kat sini. Jawapan tu kena tulis kat sini. Setiap gambar rajah mesti ada jawapan. Jawapannya tulis kat sini. Okay. Struktur apa? Awak tulis kat sini. Nucleus. Punca terbentuk. Jawapannya di muka surat 119, perenggan 1, baris 3 daripada bawah. So, tulislah jawapan kat sini. Gambar rajah yang ketiga. Nucleus akan berkembang menjadi ovule. Mula-mula dia nucleus. Nucleus ni lah yang akhirnya akan berkembang menjadi ovule. Ini adalah ovule. Okay. Nucleus akan berkembang menjadi ovule. Dialah yang akan jadi silap. Nucleus. Ni nucleus.
Ni awal pembentukan nucleus. Ini adalah nucleus yang dah lengkap terbentuknya. Nucleus inilah yang akan berkembang menjadi ovule. Struktur yang macam ni kita tak panggil ovule lagi ya. Yang ni kita panggil nucleus. Yang dah lengkap berkembang. So, labelkanlah. Ini apa? Sekejap ya. Sekejap. So, saya nak labelkan. Ini benda apa? Kita panggil apa ni? Ini lapisan apa? Lapisan integumen kan? Yang ni apa fungsi dia? Ini adalah micropyle. Apa fungsi micropyle? Ada dalam buku. Okey? Kemudian, apabila dah lengkap pembentukan ovule, barulah diikuti dengan pembentukan pundi embrio dalam ovule. So, jawapannya macam ni. Awak salin je gambar rajah ni dan salin penerangannya pada setiap gambar rajah. Saya memang nak awak buat bentuk macam ini. Jelas ya? Okey. Di sini ada penerangan. Kita mulakan dengan gambar nombor 1. Maksudnya kita fokus apa yang berlaku dalam nucleus sekarang. Okey. Ini salin. Okey. Kita mulakan di nombor 1. Lukis gambar rajah ni. Satu sel diploid di dalam tisu nucleus berkembang menjadi sel induk pundi embrio. Inilah sel induk pundi embrio ni. Satu sel diploid dalam tisu nucleus akan berkembang menjadi sel induk pundi embrio. Kemudian gambar rajah ni ada penerangan dekat sini. Gambar rajah ni ada penerangan dekat sini. 3 akan merosot. So yang merosot tu yang mana? 3 ni. Kita andaikan yang ni lah akan merosot. Satu akan berkembang menjadi pundi embrio. Yang satu ni akan berkembang menjadi pundi embrio. Nukleus membahagi secara mitosis secara 3 kali. Okey. Ini ada penerangan dia. Nukleus dalam megaspora berkembang dan akan bermitosis 3 kali menghasilkan 8 nukleus. Okey, 8. Kemudian awak lukis. Dan ada penerangan dia. Dekat setiap gambar rajah tu mesti ada penerangan. Yang mana satu ovule sekarang ni? Okey, sekejap saya padam ni ya. Ovule tu yang ni. Inilah ovule. Sekejap. Ni ovule. Yang mana satu pundi embrio? Pundi embrio tu yang ni. Sekejap saya padam. Pundi embrio yang ini. Yang ni pundi embrio. Pundi embrio. Yang mana pundi embrio? Yang ni lah. Yang ni pundi embrio. Okey. Jelas? Jadi, jawapan kepada soalan 3B, saya nak mulakan daripada pembentukan ovule. Dan seterusnya diikuti dengan pembentukan pundi embrio. Dan jawapannya mestilah begini. Dalam bentuk begini ya. Okey. Seterusnya kita tengok soalan C. Rajah 3.2 menunjukkan keadaan ovule dan ovari yang matang sebelum dan selepas persenyawaan ganda 2. Terangkan proses yang berlaku semasa persenyawaan ganda 2. Proses 10 markah. Jawapannya ada di muka surat 121 buku teks. 121. Kat mana jawapannya? Okey, ini jawapan dia.
Kita dah bincang pun hari tu. Saya nak awak salin benda ni. Salin gambar. Salin penerangan ni. Ikut step dia. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Dan kalau perlu saya nak awak lukis. Saya nak awak lukis benda ni. Lukis benda ni saja. Yang ni tak perlu Kemudian lukis benda ni. Gambar rajah ni. Yang ni tak perlu. Dan seterusnya lukis gambar rajah ini. Kita buat lukisan yang ringkas sajalah. Awak buat bulatan macam ni. Awak buat macam ni. Okey, gambar rajah ni awak buat macam ni. Buat macam ni. Sini 3 sel antipoda, nukleus kutub, ovum dan 2 sel sinergid. Lepas tu buat saluran masuk kat sini. Okey, yang ni 2 gamet jantan. Just macam tu saja. Okey. Maksudnya kena lukis yang ni lah. Ya. Lukis yang ni tak perlu. Okey. Dan jawapannya. Ini adalah jawapan untuk soalan apa tadi tu. 3C. Tolong buat dalam buku latihan. Sekian, terima kasih untuk kelas kita pada pagi ini.